Pak. Betul. Hak ni saya duduk sah ni dia. Saya pergi masjid ni, satu Malaysia ada pusing. Lagu tu lah. Hak duduk tu meratik. Dia bukan meratik, dia letih. Dia tak larat. Dia turun tu sengap. Ni muka duduk di kaki. Semua hak dia tangan duduk tepi. Sampai-sampai pacak up. Lepas tu turun. Ustaz tak tanya apa ya, anggut dah. Ustaz tak mula lagi pun dia anggut dah. Pasal apa? Terlajak faham. Tapi hak ni lah tiap-tiap bulan sampai Zulhijjah buka ni aduh man. Pasal apa? Tu saya kata pasal tua. Hak muda pula main siapa? Minggu depan nak kahwin. Kenalah main. Tok Imam pegang borang tak main gila. Pil kan. Semayang belakang Tok Imam bagi dia kenal. Dia nak sign pun senang sikit. Main. Tok Imam tahu dah aku berasa nak menikah ni. Tok Imam habaq dekat Tok Bilal. Tok Bilal jangan kata tak baik. Tak baik faham tu. Semayang asap minggu ketiga je tepuk. Tok Imam borang dah. Aku kata dah dia main, dia nak menikah. Bagi menikah, royuk tak main. Main masa menikah. Masa menikah main. Main dengan sampin. Sampin Piramli punya lah kan. Yang bunga sampin sak timbar kan. Tengkolok. Ada lambang persekutuan tu. Main dengan sampin, dengan tengkolok. Kerih sultan mana tu dia ambil satu. Main. Ada bantai sebiji. Dia duduk atas bantai. Tok Imam duduk atas lantai. Punya perangai dengan kotak perangai. Duduk pegang lutut. Macam hantar ni. Tok Imam kata, Syekh, boleh mula kot. Mula apa? Cengih lah dapat sijil lah. Sijil khusus. Sijil khusus 2 hari dapat tu dia ingat boleh tahan semua hidup lah. Mula apa? Mula khutbah lah. Hei! Marah Tok Imam. Khutbah bukan hari Jumaat. Tok Imam kata, ni Mas'ud Al-Buaya. Hang dengar sini dulu. Khutbah nikah Syekh weh. Allah, sorry. Tak pasal. Sat-sat. Ponu tak main lagi. Ponu dia apa? Maplek lelaki. Ponu perempuan. Pengantin perempuan ni dia lambat sikit. Pasal banyak ni. Banyak. Pukat. Joran. Mata kai, bok kai, pokok bunga, pasu bunga, besi mana kau dia ambil, kerang, melelong ni tengok ni. Tengok dia bergelak. Dia buat kerja tu. Dia tahu lah. Lepas tu naik atas masjid, mai duduk bertimpuh elok tang ni. Dia sampai, baju tak sampai lagi. Baju panjang. Budak-budak tergolek 2-3 orang bawah ni pijak baju dia. Dia ambil baju dia, mai lungguk tepi dia. Tok Imam ni ambil borang pergi kat dia. Cik, Tok Imam terima wakil nikahkan cik dengan bangau ni. Mau ke tak mau? Pasal Tok Imam panggil bangau. Salah suka buh dekat orang. Kan bangau. Bangau. Mengapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Ikan, dia salahkan ikan. Ni pun sama. Londeh kemplekat bulat. Tu kalau bini tak ambil sangkut, 2 bulan tu. Tu esok nak pakai, lompat masuk balik. Salah tu. Lepas tu duduk, Tok Imam kata, kita boleh mula kot. Boleh. Nak tanya sikit boleh? Tanya apa lagi? Orang kerusus dah ni. Nak tanya 3 soalan. Soalan apa? Baca Fatihah sikit. Fatihah? Fatihah tu apa? Fatihah lah yang baca dalam semayang. Oh, alham. Fatihah tak kerti. Alham pun kerti. Baca habis. Saya ingat dah. Habis. 2 lagi. Saya baca dah. Baca satu lagi. Cuma baca selawat. Ni Tok Imam. Ingat teruk sangat. Selawat pun tak tahu lah. Dengar sini orang nak baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kelas. Lastnya. Apa lagi? Cuba istighfar. Diam. Woi, istighfar tak kerti ke? Ni dah masalah sikit. Awak pula mula gunalah. Cuba Tok Imam mula sikit. Tok Imam kena. Tok Imam pun astaghfirullahalazim alladhi. Sekali lagi boleh. Dia penayang Tok Imam pula. Astaghfirullahalazim alladhi. Hai, aku dah baca dah. Alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tok Imam kata, mai kita menikah. Hang mengarut dah ni. Bagi menikah, salam.
Tunai saja, royuk. Tinggal tu imam dengan saksi dua orang. Saksi tengok imam, imam tengok saksi. Saksi tanya, tengok-tengok apa? RM10 mana? Saksi dapat RM10, melingkup balik habis dengan si saksi itu, tinggal imam seorang. Lepas tu hak nikah ni, berapa lama tak main? Setahun tak main. Lagu tu ni musim cuti sekolah. Ni musim nak nikah pula ni. Lepas tu main masjid rajin lah, habis-habis nikah. Tak ada. Pasal apa kena main sebab sini? Tuhan kata hang untuk aku. Tempat lain hang tak ingat kat aku macam mana hang ingat kat aku di sini. Mainlah di sini. Bukan dia tahu tu. Hang ingat kat aku di kedai kopi tak sama macam hang duduk depan menghadap aku tu tak sama. Dan hang ingat di sana, hang tak ada wuduk. Hang ingat aku di sini, hang dah aku ampun dosa dengan wuduk tu. Sebab tu aku tak main di sini. Tak main. Pasal apa? Dia bukan tahu function dia dengan function surau masjid. Dia tak tahu. Dia lebih kepada taklid. Dia tiru. Pasal apa? Pasal dia tak tahu dia siapa. Cuba dia tahu dia siapa. Kan Tuhan kata ayat tu. Inna khalaqnal insana min nutfah. Telah kami jadikan manusia dari air mani. Kita ni semua air mani. Kalau kita sedar, tentu ada rasa rendah diri. Bila rendah diri, tahu Tuhan itu Maha mulia. Baru kita tahu kita perlu dekat Allah Ta'ala ni perlu macam mana. Perlu kerana kita ni hina. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Telah kami sempurnakan kamu dan keturunan kamu dari air yang hina. Kerana hina ni tak tahu yang kita jadi 3 suku ni. Hina ni lah ni pun duk hina lagi. Dalam perut kita ada najis. Lah ni dalam perut kita ada najis. Tuan-tuan sedar tak dalam surau ni? Bukan satu najis, 3. Kerana hina tu lah. Bila kita mai sini, baru kita tahu kata Tuhan tu mulia rupanya. Aku ni teruk. Tapi hina tu tak pernah kita tahu. Pasal sedang-sedang ada kerja dah. Pencen-pencen ada duit dah. Kita sedang kita ada rumah dah. Ada isteri, ada anak. Kita miliki semua. Kita bukan tahu, kita bukan kerti kata semua tu hanyalah anugerah sahaja. Lepas ni dia ambil balik, dia tak bagi kat kita, bukan benda tu mutlak kita punya. Jangan kata rumah, jangan kata kereta, pangkat, duit tu sebagai anugerah. Tuan-tuan duduk ni pun anugerah saja. Sebab tu tuan-tuan tak boleh duduk lama. Sekali tuan-tuan kena berdiri. Malam ni pun anugerah. Dia tak gelap lama, 7 jam sekali dia cerah. Sebab tu sihat yang ada dekat kita bukan hak milik dia, benda kita nikmati sahaja. Sebab lepas ni sakit akan sampai. Tuan-tuan tunggulah. Duit yang ada di rumah tu sebagai anugerah, benda bukan kekal. Sebab tu lepas ni orangnya. Bini kita ni pun satu anugerah. Kita bungkui, orang lain ambil. Hak dok-dok ni, tak apa, jangan bimbang. Kawan sakit, dia pergi ziarah. Apa abang hang? Weh, mangkang. Aku duduk hospital. Apa abang apa sakit dah? Tanya-tanya apa? Kan? Bukan nak main siang tingkat ke apa kat aku. Kan? Main duduk tanya. Sabar. Ni semua dugaan Allah. Macamlah kawan tu tak tahu. Tak apa. Hang jangan bimbang. Hang jangan risau. Hang tenang hati. Hang damaikan jiwa. Anak bini hang, kami tolong tengok. Nak tengok lah. Tak mati lagi. Nak tengok dah. Ruyuk pergi lagi. Kenuri arwah gunung. Pernahkah arwah makan kenuri? Selama buat kenuri arwah, pernah arwah dapat salam Pak Wang? Yang dia tolak siapa? Yang tolak ni bapa arwah ni lah. Lepas tu boh lah sikit, tahlil lepas sikit. Arwah tu kena tabuh 3 suku nyawa. Kita kenuri arwah gunung. Lepas tu, selesai dah 2-3 bulan meninggal, mai kita faraid. Tengok. Arwah punya reta pun mereka faraid. Arwah dapat apa? Arwah dalam kubur dapat apa? Dapat faraid. Kalau kita mati ni tak ada apa, kita bukan orang hebat. Orang tertinggi dalam dunia, tertinggi daripada pangkat kedudukan dalam dunia ni pun mati, tak dapat apa. Macam mana kita jadikan seorang, macam itulah tanggung sakit seorang-seorang, macam itulah terima sakaratul maut pun seorang, macam itulah masuk kubur pun seorang. Siapa pun tak ikut. Orang lain tak ikut tak apa. Bini ni tidur sekali dengan dia masa hidup, mati dia tak ikut. Dia jenguk hasta la vista, dia belah.
Hasta la vista tu Italinya. Bye-bye. Bye-bye darling. Dia melingkup balik. Kita sorang-sorang. Masa dia semayang tak betul, masa kita ada dengan dia tu. Masa dia baca tak betul tu. Masa dia ambil semayang tak kena. Siapa nak jawab? Tak apa lagi, batu jemalah batik lah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka-mereka yang beriman, qu anfusakum, pelihara diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu, nara, daripada azab neraka Allah. Siapa nak kena? Bukan kita nak kena ke? Tiba-tiba hari ini kita tak reserve diri kita untuk Tuhan, kita reserve diri kita untuk mereka. Banyak sangat bagi kat mereka. Dengan Tuhan kita buat main-main. Sedangkan mati, siapa pun tak ikut. Bini sayang-sayang pun kulit dengan isi boleh buat keluar. Tak mau, kita boleh tinggalkan dia. Anak dengan kita, daging dengan darah. Masih anak tak ikut kita. Dalam kubur, siapa nak ikut? Dia tak nak mau. Makan kenuri boleh tak ikut dah. Anak umur 15 tahun ajak makan kenuri, dia tak mau dah. Ayah pergi lah sendiri. Saya ada bis, suku. Orang muda duk mau lah ni, suku. Yamaha lah. Dah wai suku. Hak suku-suku dia pun cukup mau. Dia ni 3 suku. Benda-benda merepek dia cukup mau. Dia tak mau dah. Dia nak motor ke, dia nak kita. Dia nak duit beli motor ke, dia nak kita bagi duit beli motor. Dia tak mau kita, dia mau motor. Bagi motor kat dia, kita dia tinggal. No? Lah ni boleh basuh punggung sendiri. Dia mai lah kat kita. Esok punggung kita dia nak kena basuh. Tuan ingat dia nak mai ke? Sorry lah. Hang marwah pandai basuh sendiri. Dia sanggup upah orang ni. Tuhan kata, yang betul-betul mau kat hang, aku saja. Walaupun hang pernah buat maksiat kat aku berulang-ulang, aku tak nak benci kat hang. Aku tunggu hang dengan keampunan. Aku tunggu nak bersihkan dosa hang. Sehingga aku abang hang, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Aku tak mengantuk dan aku tak tidur. Tunggu hang bangkit mai kat aku. Hang tak bangkit. Kok hang tak hati bangkit? Aku amal Rasul. Aku tunjuk macam mana Rasul buat. Macam mana perangai Rasul dengan aku. Hang tak mau ikut. Adakah aku benci kat hang? Pasal apa? Kamu adalah untuk aku. Tuhan tak peduli dosa kita banyak mana pun. Kita mai habaq dekat dia. Ya Allah, aku sesungguhnya telah melakukan maksiat terhadapmu. Kata lagu tu je, keampunan sampai. Ni saya nak habaq tuan-tuan. Habaq bila ni layaknya tak habaq ni. Tapi saya habaq tuan-tuan. Rasulullah nak hidup. Dia mai dulu dari kita. Kita mai kemudian. Kita mai kemudian 1000 tahun lebih baru kita mai. Baginda dah wafat dah, tak ada dah. Tuan-tuan tahu, cinta dan kasih baginda tetap ada dengan kita. Tuan-tuan tahu apa dia? Dia bangun, dia jadi Rasul. Apa dia buat mula-mula? Dia angkat tangan, dia mohon keampunan untuk kita semua. Dan Tuhan kata dekat dia, kalau hang kasih kepada mereka, aku juga kasih kepada mereka, ya Muhammad. Sesungguhnya, dia dengar Tuhan kata, sesungguhnya telah aku ampunkan dosa, semua dosa umat-umatmu. Hak ni tak boleh habaq, pasal lagi dia tak semayang. Dalam doa habaq, tinggal semayang kata. Walhal Tuhan kata, rahmatku telah mengatasi kemurkaanku. Sayang aku dekat hang, aku tak tengok pun jahat hang. Tu, pasal kita untuk dia. Tentu agak Tuhan buat kita, dia suruh kita semayang. Lepas tu kita tak semayang, dia pun naik tak semayang sungguh budak-budak ni. Dia pun bagi mati. Geram dia tu, dia ambil kita, dia lempak masuk neraka. Dan dia tengok kita masuk neraka, melupok dalam tu, dia pun kata, padam kan? Dulu aku dah suruh buat, hang tak mau buat. Adakah Tuhan macam tu? Tak aku. Dia tak pernah nak buat kita dalam neraka. Masalahnya, kita suka masuk neraka. Pasal apa? Pasal tak mau jaga apa yang Tuhan suruh jaga. Tuhan suruh jaga apa? Tuhan suruh jaga hubungan dengan dia. Hablum minallah. Apa dia tu? Jangan jadi manusia kufur. Lagu mana tu? Jangan kufur nikmat. Pagi-pagi celak mata, cerah. Syukurlah sebab dapat tengok cerah. Malam-malam boleh lena. Syukurlah sebab boleh nampak duduk dalam gelap dan boleh lena. Tak ada yang ni, kufur dia tiap hari.
No? Dia bagi 32 batang gigi. Sedap lah ni. 32 batang gigi Tuhan bagi. Ada geraham, ada kacip, ada taring. Kan? Cuba tuan-tuan abang dekat saya. Kalau Tuhan itu bukan pengasih, buat geraham semua. Tuan-tuan beritahu kat saya apa je ni. Makan rumput lah. Kambing kata hang ni pasal apa? Pasal apa? Gigi aku dengan hang sama. Tuan-tuan bukan tengok nganga, tengok cermin, tengok apa tau. Cuba tengok Tuhan buat tu. Cantik dia susun gigi 32 batang. Kalau dia buat kacip semua je dia. Makan agak-agak lah, lain tak boleh. Dia potong lain tak boleh. Nak kisar tak boleh. Telan agak-agak hari. Muka paling lembut je agak-agak. Cuba Tuhan buat kacip semua. Kucing pula risau. Ui, habis tulang aku dia makan. Ui, kacau ni. Tuhan punya sayang, buat geraham, buat taring, buat kacip. Tak tengok juga dengan gigi yang Tuhan buat tu. Wa fi anfusikum, pada keadaan diri kamu. Afala tubsirun. Kenapa tak kamu tengok? Apa yang aku nak tengok? Tengoklah kasih sayang aku yang ada kat hang tu. Daging hang boleh makan, sayur hang boleh makan, bijirin pun hang boleh makan, agak-agak pun hang boleh makan. Cuma bila dah tua, aku ambil lah balik. Pasal apa? Sekali hang makan banyak, hang lupa kat aku. Dia ambil balik dah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Bila aku bagi panjang umur, aku akan ambil balik semua. Pasal apa? Bila tak ambil balik, kita jadi ghaflah, lupa. Bila ambil balik, tak kena lupa dan taklah tamak pada dunia. Tak makan banyak dah. Nak makan apa hang tengok, tinggal tanah je, pagang tak ada dah. Pagang ada sebatang, ujung ni nak apa-apa. Sin dengan shin pun tak ada beza dah. Mana sad, mana sin, sebut serupa. Pasal apa? Pagang tak ada. Lah ni tak apa lah, dia buat cakap pandai, pagang banyak lagi. Esok tak ada pagang, duduk seorang-seorang. Bubuh gigi tanam semula. Bukan dia elok. Nak makan roti canai lekat kata. Cicah gula duduk antara pelapik. Dia tak boleh makan apa terus. Tu, cuba tengok yang tu. Tengok yang tu saja semayang 5 waktu. Tak patut, patut 50 waktu. No. Kalau kena semayang 50 waktu sehari, berapa minit satu waktu? 2 minit. 2 minit satu waktu dan buka telekung. Kerja duduk dalam telekung lah. Habis semayang pula. Habis semayang pula. Tak ada buat apa. Nak makan kenuri, tak boleh. Pasal apa? Kerja semayang, pergi kenuri, jalan sekerat semayang. Turun kereta semayang, jalan 2 langkah semayang. Tokak kambing sikit semayang pula. Nasib baiklah Nabi Muhammad jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, awak yang banyak ni. Tuhan bagi. Pergi minta lah kurang. Umat-umat hang kemetot. Dah lah kemetot balok pula tu. Umat-umat hang ni semayang bukan lang kabut. Hampir minta lah bagi korang. Lepas tu bukan ada kerja apa umat hang ni. Ayak ketum. Dia tak ada kerja apa. Apa tu? Pil ketak. Ais. Nak semayang guna tu. Nabi pergi minta sekali. Dapat 5. Turun mai. Nabi Musa minta pula. Berapa tinggal Muhammad? 5. Tak boleh. Hak motong getah pun ada. Hak buat bendang pun ada. Hak tak buat kerja apa pun ada. Nganga pun ada. Pakai tak boleh sembahyang lah. Pi pula. Mai tinggal 5. 5 kali pi tinggal. 9 kali pi tinggal. Bukan, 5 kali pi. Kurang 5, kurang 5, kurang 5. Ada 50 waktu. 9 kali dia pi. Dia mai tinggal 5. 5 ni pun ada mazhab baru. Tinggal 2 yang sembahyang. Tapi tak ada dah. Ni semua Tuhan baru mai. Mai dulu Rasul Qahar. Tu Rasul baru. Kena gempak dengan Jakim. Tulis surat. Tulis soal tak jawatan. Sama. Mana punya mangkap ni duk mai lah. Ya Allah Tuhanku. Rasul Melayu. Di mana dah Qahar ni? Lama dah tak jumpa dah. Tak tahulah. Mai pula hak baru. Tuhan langit. Kerajaan. Ketua kerajaan langit. Ayah pin kertas tu. Ayah ni. Selok pi dah pi mana tau. Pi mana? Pi mesyuarat lah. Mesyuarat kerajaan langit. Depa duit tambah balik tak bagi. Duduk sana.
Dia macam-macam. Habis pergi ayah pin. Mai pula Tuhan Harun. Tuhan Harun lah. Lah, ubat lelah tak bawa. Kena stroke, bungkus dah. Mai pula siapa dia? Ibrahim Mazdin. Hak ni lagi bagus. Cari kapal terbang 370 pakai buluh. Hak ni Tuhan dalam semua Tuhan dia ni lah paling kemas sekali. Lagu ni pun orang percaya juga. Subhanallah Tuhan ya Karim. Apa dia lah manusia ni. Baru ni nak lawan dengan Korea Selatan. Pakai buluh pula. Nak tembak daripada laut mana tak tahu. Barack Obama masa tu duk tengok dekat White House. Ni siapa dia ni? Orang asli mana ni? Ish, memalukan lah ya Allah ya Tuhanku. Han nak cari makan pun biarlah betul sikit. Noh, jangan duk cari makan merepek lagu tu. Kan? Ni lah pasal bila orang kata mai lah belajar, han duk ingat han pandai. Han duk ingat han reti. Tuhan kata tak ada lebih pandai melainkan Muhammad. Tak ada siapa boleh potong dia. Setakat lah ni tak ada lagi rekod dunia orang boleh potong Muhammad, tak ada. Kenapa? Seawal-awal kejadian yang Tuhan buat, dia buat siapa dulu? Dia buat Muhammad ni dulu. Terpuji tu. Akhlak yang terpuji. Sebab tu Muhammad, dia tak ada kufur. Orang tawarkan dekat dia seluruh harta Jazirah Arab. Puak-puak Abu Al-Hakam, puak-puak Abu Jahal, Abu Lahab ni, berkumpul himpun nak main bagi dia. Dia kata, aku tak mau. Aku nak buat apa? Cari perempuan yang paling segak di Jazirah Arab tu. Perempuan segak di Arab ni perempuan mana? Perempuan mana? Lubnan lah. Tuan-tuan bisa tengok ke dah? Tuan-tuan ni orang cerita bukan nak tahu apa. Perempuan paling segak di belah Arab, perempuan Lubnan. Dengan ibu dia tinggal 30 tiang. Tak ada potong lah dia. Segak gila. Ustaz tahu mana? Saya pernah tengok situ. Saya pernah pergi Lubnan, saya tahu lah. Segak. Tengok dia, diam terus. Tu dia. Dah saya lah, bukan tuan-tuan. Perempuan paling segak di belah Eropah, perempuan Republic of Ireland. Pergi tengok. Gebu ni tak ada. Balak-balak tak ada. Putih gebu. Ustaz tahu mana? Kak ipar saya orang Ireland. Abang saya menikah dengan dia. Perempuan paling segak di belah Nusantara, perempuan Thailand. Belah Chiang Rai. Bisa pi? Pi lah sekali. Jangan bawa bini. Bawa bini. Sekali bini ajak balik. Ustaz tahu mana? Saya bisa pi. Bisa pi kah? Memang duk pi pun. Saya pi ni belah Pattaya. Bukan. Belah Patani. Belah Yala, Narathiwat, Songkla, Setun. Saya pi lah sekali Chiang Rai. Saya kata tu dia putih gebu, segak gila. Segak sungguh. Kan? Dah ada bini dah, tak lah. Cuba bini tak ada lagi. Menikah dah. Ni pun lama dah tak nikah ni. Lepas tu bawa Tok Imam Parlimen Sungai Petani. 37 orang. Bawa pergi melawat Selatan Thai. Saya bawa dia. Tu imam tahulah. Sikit doa, baik beringgut doa, baik tak jalan doa, baik berat terkejut doa. Kita nak jalan kerja doa ya. Kita duk bagi talimat beri doa tak? Yang kata tu imam ni. Pesan kat dia, tuan-tuan, kita nak lalu kawasan perang. Kita lalu kat Setun Songkla ni, kawasan ni kawasan perang. Puak-puak haluan kiri dengan kerajaan Siam ni pada perang. Jaga grenade launcher, dia nanti boleh main. Grenade tu nanti boleh main, kena bah ni putih doa. Tu dia doa. Lagi teruk dia berdoa. Doa lah. Ada escort Petroka Siamnya 4 biji, ada rider belakang 4 biji. Bah biar konvoi. Sampai satu tempat kawasan pos tentera. Lalu saya duk bagi taklimat atas bah tu. Depa semua duk doa. Dalam duk doa tu, semua doa pergi belah kanan. Belah cermin bah ni. Saya duk kata, pasal apa doa pergi belah tu? Kiblat belah ni. Depa ni mazhab mana pula? Ketua imam semua ni. Saya pun tengok ada satu pick up Siam lalu, ada anak darah petani 3 orang.
Duduk atas tu. Dia duduk tengok neraka tu. Tok Imam belakang kata, tu dia. Tok Imam kata lagu tu. Saya kata, bang kata aku jahat. Hang tengok, hang pun tengok jadi guna. Dia kata, padahlah mereka duduk main. Mereka duduk main. Itu hang main pun tak kira. Belah balik, singgah di Danok. Sadau. Singgah tahun tu. Danok ni satu-satunya tempat paling pelik dalam dunia. Pasal apa? Dia ada 2 tebing. Dia macam Israel juga. Satu tebing barat, satu tebing timur. Lintas dia jalan. Sebelah ni tempat orang hafal Quran. Budak-budak tahfiz sebelah kanan. Sebelah kiri tempat pelajaran. Tuan-tuan tengok beza sikit. Dan Datuk Bandar dia orang Pakistan. Datuk Bandar dia. Tapi tak boleh cakap Pakistan, cakap Siam tak. Saya bawa imam ni semua berhenti dekat masjid, turun. Masjid tu duduk di bawah bukit. Jalan di atas, saya turun. Saya pesan lah, tuan-tuan imam, saat lagi lepas semayang jangan duduk turun masjid sampai saya turun. Baik. Kita semayang semua selesai, 2 ekor turun. Ni nak pergi mana? Saya tanya, tu nak pergi mana tu? Tu imam kaki mau rokok, mau bagi penampak kan. Turun, nak isap rokok daun besar-besar. Orang tua. Isap rokok daun hilang. Lain. Saya dah usah hati dah. Hilang. Pergi mana? Saya turun. Turun pergi dia duduk atas bukit lah. Duduk atas bukit, dua ekor duduk keras. Saya panggil imam. Dia tak dengar. Imam. Saya kena pergi kat dia. Tepuk belakang dia. Imam. Astaghfirullahaladzim. Buat perangai lah Tok Imam nak kenal dengan aku lah. Pasal apa orang tu? Perempuan Siam duduk lalu. Ni hak tali satu, hak tak ada tali. Ya, nah. Saya kata yang duduk tang ni buat apa? Mereka ni padalah. Orang Malaysia suka main. Padalah. Hang duduk keras tang tu dah, tak kira. Naik bas pesan. Pukul 9.45, bas nak jalan. Siapa tak naik, kita tinggal. Tidur lah di Danok ni. Jangan duduk turun bas. Jangan pergi belik sana jalan. Jaga nak. Saya pesan ni. Sebab ujian tang ni tuan-tuan tak pernah kena. Tuan-tuan orang baik duduk di masjid je. Tuan-tuan tak tahu jahat guna. Tuan-tuan tak biasa buat jahat. Tuan-tuan kena tang ni sakit tuan-tuan jahat lebih daripada orang. Semua pakat turun. Tak beli apa pun. Tapi semua tak ada atas bas. Orang jantan nak beli apa? Dia bukan tahu beli apa. Tapi tak ada. Semua pakat duduk tepi jalan. Jadi jangan CCTV. Aku lah, ya Allah. Sampai lagu ni naik bas cerita kat mereka. Tuan-tuan duk cerita pasal baik, tuan-tuan duk cerita pasal beriman. Hari ni tuan-tuan tahu kan, nak jadi baik, jadi beriman tu guna. Cerita mereka kena paku dengan saya. Lepas tu hari ni jumpa lah 2-3-4 bulan sudah. Ustaz tak mau pergi. Alamak. Banyak hang menyapi hampir niri yang tu ajak aku kan. Tuan-tuan nampak bila Tuhan test, kita tinggal dia. Test cantik perempuan je kita tinggal semua. No, walhal cantik yang ada pada wajah seorang perempuan, dia cantik siapa? Cantik Allah Ta'ala. Dia bukan nampak. Dia tak nampak. Suara lembut yang ada dekat orang perempuan ni, siapa punya? Allah Ta'ala punya. Dia bukan sedang. Bila dia bercakap, dia tak sedang. Dengan siapa dia sedang berurusan? Dengan kecintaan, kebesaran Tuhan. Bila yang ni dia tak tahu, dia selalu sia-siakan isteri. Bila dah habis manis, sepah dibuang. Dia tak tahu kata, yang duk hadap dia setiap hari Allah Ta'ala je. Pasal apa? Tuhan kata, hang untuk aku, hang sunyi, aku bagi perempuan ni kat hang, supaya hang tak sunyi. Tapi hang tahulah, segala yang cantik ada dekat dia, aku punya. Dia pun tak tahu, suami pun tak tahu. Lepas tu melingkup. Patutnya ajak isteri bagi tahu. Bila kita tahu kata dia ni keindahan yang ada pada Allah, Allah Ta'ala letak kerana kesunyian kita, kita patut railah. Tak ada dengan perempuan ni kita mudah cara. Kita tak nampak keindahan. Ni ada ni. Minta maaf. Bertanya sikit. Selama duk bersiang ikan sejak menikah dengan isteri ni, siapa yang duk bersiang ikan tu? Kita ke isteri? Tengok dia berjawab, isteri. Ikan tu ikan jenahak. Sisik besar. Dia buang sisik. Sisik naik muka siapa? Isteri. Lepas tu dia basuh ikan tu. Hanyang ikan tu ada di tangan siapa? Tangan isteri. Sekali dia boh garang kunyit ikan tu, dia goi, kuning jari siapa? Jari isteri. Sekali dia bagi minyak tu panas, dia goreng ikan tu, meletuplah mata ikan tu.
panas minyak tu singgah muka siapa? Muka isteri. Isteri ambil ikan buah tai pinggan, bodong nyok, bodong serai apa lebih kurang. Biasa. Bukanlah lagu tu, contoh saja kan. Ambil ikan tu pergi letak atas meja. Yang mai tolak ikan tu siapa? Kita. Mana dia? Engkau untukku. Mana? Tuan-tuan nak abang pasal Nabi. Tak mana? Patutnya terima kasihlah Halimatun Sa'diah. Lama dah awak goreng lauk kat saya. Cuma lauk awak goreng ni tak garing. Saya nak garing. Pasal apa dia goreng lauk tak garing? Pasal dia letak ikan tu kepala sama. Dia pun suka bersembang. Dia pun bersembang lambat lah masak. Nak bagi dia pun tak bersembang. Buh kepala, ekor, kepala, ekor. Nak bersembang dengan ekor mana boleh. Sekali tak pernah abang dekat isteri, tak ada apa saya nak bagi dekat awak. Saya pun bukan ada duit sangat. Rantai motor ada kalau mau. Terima kasih pun tak. Walhal Tuhan kata, kerana hang untuk aku, mereka korban diri. Ni, korban diri ni. Nah, mengandung anak kita seorang 9 bulan, 10 hari. 3 bulan pertama, muntah. Wek. Keluar angin ni, apa tak keluar? Kita, baca surat abang. Muntah. Mau dia muntah tak kepala dia. Baru dia reti Melayu. Muntah, tak apalah pelan-pelan. Tak kena kat hang pelan lah. 3 bulan kedua, Allah pula. Hak ni tak boleh makan, hak ni tak boleh makan. 3 bulan ketiga, tak boleh tidur melentang pula. Anak kerja duk, tendang lah perut dia. Ada kita bagi. Sehari dia mengandung RM5. Kenapa diam? Tuan-tuan ceritalah, tuan-tuan kan hebat. Dia tak meminta. Tu seorang, kena 5 orang, 45 bulan. Kalau dia bayar sehari RM10, berapa banyak nak bayar dia? Ketika hari ni, isteri silap sikit, buat muka. Isteri tak kenal sikit, marah. Macam mana yang kata, engkau untukku tu mana? Sebab tu, tak payah pergi di luar, di rumah sudahlah. Di rumah cukup. Halimah, awak berhenti masak, awak berhenti basuh, tinggal kat saya semua ni, bagi saya buat. Saya tak boleh buat, tapi saya akan uruskan semua ni selesai. Pasal apa? Awak tak layak untuk buat semua ni, sebab awak dah berkorban banyak dah untuk saya. Dah habaq kat isteri. Balik-balik rumah, buka-buka pintu, tak ada siapa. Assalamualaikum, miau, kucing jawab. Tunggu orang jawab, orang tak jawab, kucing tolong jawab. Pipi, isteri duduk minum kopi, tak apa dengar. Saya bagi salah, awak tak dengar kau? Allah, saya tak perasan. Telinga dah tak okey lah. Berjumpa isteri, duduk tepi dia, pegang tangan dia,